Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu dengan saya lagi, Nosrikin Ismail, dalam channel YouTube saya, Sodikin Sod. Kali ini saya nak berkongsi berkaitan dengan macam mana kita nak menghidupkan litar kawalan motor asas. Sebab saya ada terima satu komen dalam saya punya satu video dekat YouTube berkaitan dengan kontaktor. Ada satu komen yang menyatakan kalau boleh nak saya ceritakan berkaitan dengan relay timer pump. Tapi saya bukan nak cerita tentang pump tu, saya bukan nak cerita tentang timer tu, tapi saya nak kongsi berkaitan dengan macam mana kita menghidupkan litar kita. Asasnya litar kawalan motor. Kalau kita boleh faham pada asas kawalan motor ni, insya-Allah kita boleh buat apa-apa program ataupun apa-apa penyambungan berkaitan dengan kawalan motor. Saya mungkin pergi kepada litar paling basic sekali, iaitu DOL. Kita fahamkan dulu apa yang dikatakan dengan DOL starter. Tapi saya pergi sikit pada saya punya slide presentation, kemudian kita tengok macam mana cara penyambungan. Okey, untuk kali ini kita nak berkongsi berkaitan dengan litar kawalan penghidup motor. Kenapa kita menghidupkan motor? Kita memerlukan sistem kawalan. Kenapa kita tak direct? Sebab kalau kita faham, biasanya kita nak menghidupkan beban elektrik, dia selagi dia menerimanya bekalan voltan, adanya tenaga untuk dia bekerja, dia dah boleh berfungsi. Tapi untuk kawalan motor, untuk kita menghidupkan motor, kita perlu menggunakan satu sistem penghidup. Kita perlu menggunakan penghidup. Kenapa kita perlu menggunakan penghidup? Sebab dalam Peraturan-Peraturan Elektrik 1994, dalam Peraturan 17, dia menyatakan mana-mana bahagian jana kuasa, motor, pengubah atau kelengkapan lain yang dikendalikan pada voltan tinggi atau voltan amat tinggi yang boleh dicapai dengan bersahaja oleh seseorang hendaklah dilindungi jika perlu untuk mencegah bahaya. Sebab dalam peraturan dia dah menyatakan macam tu, dan dalam Peraturan 17 Peraturan 2 dia sebut sesuatu motor hendaklah dikawal oleh satu atau lebih peranti mula yang berkesan untuk menghidup dan memberhentikannya. Okey, dekat sini apa yang kita boleh faham adalah bila kita nak menghidupkan motor, kita perlu wujudkan satu kawalan. Dekat situ dia kata peranti mula. Ini yang kita sebut starter tu. Kita ada macam-macam kan. Kita ada DOL starter, ada star delta starter, ada apa lagi? Rotor resistant starter, kan? Starter itu pemula. Kenapa dia ada pemula? Sebab dalam peraturan menyatakan macam tu. Okey, dan bila kita buat pemula ni pula, kita hendaklah sediakan pada tempat yang mudah dikendalikan oleh orang yang menjaga motor tu. Ini dalam peraturan. Rujukan dia apa? Peraturan-Peraturan Elektrik 1994 dalam Peraturan 17. Okey. Jadi, apa pemula-pemula yang ada? Starter. Dia bila guna bahasa Melayu, kita sebut sebagai pemula. Kalau bahasa Inggeris, kita sebut sebagai starter kan? Starter motor. Dia ada beberapa jenis pemula, ada beberapa jenis starter motor, iaitu adanya direct online starter. Ini kita sebut DOL. Yang kerap kita sebut DOL tu, dia adalah talian terus, penghidup talian terus. Kemudian kita ada star delta starter, auto resistor, auto transformer dan juga rotor resistant. Okey. Dia adalah jenis pemula ataupun jenis starter yang bersesuaian mengikut kadar ataupun kuasa kuda motor yang tersebut tu. Okey, boleh rujuk dekat slide yang saya kongsikan dekat situ. Okey. Bila kita cerita nak menghidupkan litar motor, okey, asasnya perkara yang kita perlu tahu adalah macam mana motor itu dihidupkan. Yang litar asas tu iaitu direct online starter, penghidup talian terus. Kita cuba fahamkan dekat sini apa itu direct online. Mungkin lepas pada ni tuan-tuan kalau nak buat litar apa-apa pun, insya-Allah kalau kita faham dekat DOL, kita boleh buat apa-apa sambungan pun. Okey. DOL starter ni adalah pemula ataupun starter yang murah dan mudah. Biasanya untuk motor-motor saiz kecil, dia kalau ikut nota tu adalah kadaran-kadaran motor yang kita sesuai pakai untuk DOL starter. Okey. Kenapa kita menggunakan starter? Kenapa kita menggunakan starter? Sebabnya bila kita nak hidupkan motor, setiap motor tu perlu disediakan perlindungan kepada perlindungan arus lebih. Okey. Kemudian kita kena ada perlindungan under voltage.
Kemudian kita ada perlindungan litar pintas dan lain-lain. Okey, bila kita cerita tentang under voltage ni maksudnya dia berkendali dalam keadaan kawalannya voltan. Okey, kalau kata tak ada voltan, maksudnya contohlah, supply trip dan sebagainya, maksudnya motor tu akan berhenti dan tidak boleh dihidupkan dengan serta-merta. Sebab tu dia menggunakan under voltage control ni. Under voltage ni sebab tu kita pakai contactor. Contactor tu dia berkendali ataupun dia bekerja dengan adanya voltan. Okay, sebab dia ada coil. Okay, apa-apa pun kita nak buat, litar kita tu bila ada coil, adanya voltan, coil tu energize. Selepas dia energize, contactor akan bekerja. Itu tuan-tuan boleh tengok dalam video saya yang sebelum ni. Ada saya sharekan berkaitan dengan contactor. Okey. Jadi bila kita cakap kenapa kita buat kawalan motor menggunakan contactor? Sebab contactor tu dia adalah under voltage, kita boleh sebut sebagai relay ataupun peranti. Okey, device, under voltage device ni. Mungkin boleh tengok pada video saya yang sebelum ni. Okey, jadi dekat sini kita nak cerita pasal DOL starter. Ini adalah basic dia untuk kita menghidupkan motor. Kalau tuan-tuan tengok pada saya punya slide dekat sini, ini adalah litar utama, litar kuasa. Okey, masuk kepada kita punya MCB ataupun dekat sini nota ni dia menunjukkan fuse. Okey, sekarang ni kita pakai MCB, kemudian kita pergi pada contactor, ada satu safety device iaitu kita pasang thermal overload relay. Kemudian pergi ke motor. Kalau kita ikut basic, simple je, masukkan supply terus kepada beban. Ini konsep basic elektrik. Cuma kenapa dia perlu ada peranti-peranti ataupun alat-alat perlindungan ni? Contactor tu juga adalah switch, dia juga sebagai kita boleh letakkan dia juga sebagai alat kawalan dia. Sebab apa? Sebab dia switch, dia boleh kontrol current yang masuk. Dia bukan kontrol current tu, tapi dia boleh terima. Sebab dalam menghidupkan motor, dia ada starting current. Dalam starting current, dia biasanya ada inrush current dia. Ada current yang naik mendadak seketika. Jadi, contactor ni dia boleh cover, dia boleh tangkap current-current tu. Alat dia tu, dia boleh menanggung seketika current yang tinggi tu. Kemudian dia akan pergi kepada motor. Kita nak buat perlindungan supaya motor kita tak rosak. Okey, beban kita tak rosak. Kemudian kita ada sambung dengan thermal overload relay, ganti beban lampau ataupun beban lebih. Bila berlakunya arus lebihan ataupun overload, dia ni boleh trip. Okey, ini dalam litar utama ataupun litar kuasa. Kemudian sebelah, kita nak tengok litar kawalan. Okey, yang ni yang saya nak cerita pada hari ini. Macam mana kita nak buat sambungan litar kawalan. Okey, litar kuasa ni simple je. Dia pergi kepada main contact keluar pergi kepada load. Cuma kita sambungkan kepada overload relay sebagai alat perlindungan. Tapi bila kita cerita sambungan, kita nak buat kawalan. Macam mana kita nak mengawal litar itu hidup? Okey, macam mana kita nak kawal litar itu hidup? Okey, saya nak tunjukkan pada tuan-tuan, saya menggunakan saya punya gambar rajah dekat sini. Saya nak lukis circuit kita. Saya nak lukis dalam bentuk ladder diagram ataupun bahasa buku dia kata gambar rajah tangga. Okey, saya ambil contoh sahaja. Kalau ni saya menggunakan dalam saya punya Siemens logo punya software. Okey, Soft Comfort, logo Soft Comfort. Saya menggunakan software ni sekadar nak berkongsi dengan tuan-tuan gambar rajah litar dia. Okey, kalau kita tengok dekat sini, saya ambil contoh, saya masukkan satu switch. Okey, saya masuk satu switch, kemudian saya letak satu output ataupun satu load lah. Okey, konsep asas dia kita nak menghidupkan, kita just sambungkan macam ni. Ni anggapan dia ini adalah bekalan kuasa lah, supply. Okey, konsep asas dia macam ni je. Okey, ni tuan-tuan nampak yang merah ni maksudnya supply dah masuk ni. Okey, ni switch. Okey, sekarang ni ini adalah push button. Sebab dalam kawalan motor kita biasanya menggunakan push button. Kenapa kita menggunakan push button? Bila kita tekan dia release semula. So dia adalah dia ada spring. Jadi sebab tu namanya push button. Punat tekan kan. Punat tekan dia akan release semula. Okey, konsep asasnya kalau ini adalah push button dan ini adalah saya anggapkan dia sebagai contactor ataupun motor load lah. Tuan-tuan nampak dekat bawah ni, anggapan saya kalau saya tekan ni, lampu ni adalah membayangkan berfungsinya dia. Okey, jadi dekat sini kalau saya tekan, tuan-tuan boleh nampak lampu tu menyala. Maksudnya litar ni hidup. Okey, tetapi bila saya lepas push button ni,
Sebab dia push button kan. Press and release. Saya tekan, dia hidup. Saya lepas, dia mati. Yang ni konsep dia. Push button, dia mesti tekan. Kemudian bila kita lepas, dia mati. Macam mana kita nak meletakkan litar kita supaya dia boleh hidup? Okay. Jadi, dalam sambungan litar kawalan motor, kita akan letakkan safe holding. Dia nyatakan sebagai safe holding. Macam mana saya nak letak safe holding? Okay, tuan-tuan nampak dekat sini, I1, saya letak satu safe holding. Safe holding saya adalah berdasarkan saya punya contactor. Contoh saya punya Q1. Jadi, saya kena letak normally open Q1. Okay, dekat sini. Normally open. Nampak ni normally open saya. Saya pakai normally open saya Q1. Yang mana dia mesti tolong pegang push button ni. Tolong pegang. Jadi namanya safe holding. Cuba tengok kalau saya buat sekarang. Okay. Saya buat sambungan. Contoh kalau saya tekan sekarang ni. Lampu tu hidup. Tetapi bila saya lepaskan. Dia putus. Dia tak ada. Bekalan tu putus. Jadi dia perlukan satu bantuan luar untuk dia memegang push button tadi. Mungkin tak nampak kat sini. Kat sini saya letak sebagai I1. Saya jadikan dia. Saya tulis kat sini. PB start. Okey. Jadi dekat sini tuan-tuan nampak PB start saya. Contoh dekat sini saya letak sebagai contactor. Okey, jadi bila ni contactor, tuan-tuan nampak ni. Q1 saya ambil normally open daripada contactor Q1 juga. Okey, sini load ataupun sini saya punya contactor. Bila saya nak adakan dia punya safe holding, saya mesti ambil Q1 punya normally open. Okey, dalam kawalan motor, dalam kita punya contactor, dia punya contact namanya main contact. Kemudian dia ada normally open, normally close. Okay, normally open, normally close. Okay, ingat yang tu dulu, normally open, normally close. Sekarang saya ambil normally open. Bila saya letakkan di sini, saya sambungkan di sini. Saya nak wujudkan safe holding untuk push button ni. So, bila saya tekan, tuan-tuan tengok, saya tekan. Nah, sekarang ni saya lepas. Push button saya lepas. Supply saya dah sampai. Tetapi isu dia sekarang, dia dah ada safe holding. Tetapi siapa yang nak matikan dia? Okey, yang nak matikan dia mestilah kita menggunakan push button stop. Maka dalam litar kita adanya push button start, ada push button stop. Okey, macam mana saya nak letak? Saya buang ni dulu. Saya buang ni dulu. Okey. Saya buang sini. Saya masukkan satu saya punya push button stop. Okey, push button. Dia tak boleh I1, dia mesti I2. Okey. So, saya punya push button. Nampak? Biasanya kita buat kawalan motor, supply kita masuk, pergi pada push button stop, keluar push button stop, pergi start, keluar start, pergi pada contactor. Ya, saya faham tuan-tuan akan kata, di mana saya punya overload relay. Okey, saya abaikan dulu dalam lukisan saya. Sebab overload relay itu sambungannya adalah normally close. Okey, kita menggunakan normally close. Bila dia trip, normally open, dia akan pergi, dia akan putuskan bekalan lah. Okey. So, dia tak sampai kepada load. Saya abaikan dulu saya punya gambar rajah ataupun lukisan overload relay saya. Okey, sekarang kita cerita balik semula kat sini. Sekarang ni saya ada push button start. Okey, ni push button start saya. Okey, saya nak gerak. Macam mana saya nak gerakkan? Okey, saya nak gerakkan. Ni push button start saya. Kalau saya nak hidupkan, okey, saya tekan I1 saya. I1 ni I1. Kalau nampak yang warna merah ni, maksudnya supply dah masuk. Dalam push button stop kita kan dia normally close. Dia memang sentiasa bersambung sampai ke start. Bila saya tekan start saya, nampak lampu saya boleh hidup. Okay. Tapi bila saya lepas kat sini, saya lepas push button start saya, sebab kita press and release. Okay, press, dia hidup. Release, dia tak hidup. Jadi macam mana saya nak pastikan dia kekal hidup? Saya sambungkan yang ni tadi kita sebut sebagai safe holding. Safe holding. Dalam bahasa Melayunya, ya, sebab ada komen dalam saya punya YouTube, dia kata gunalah bahasa yang mudah difahami. Okey, bahasa mudah difahami, pegang sendiri. Kau nak kerja, kau pegang sendiri. Okey, jadi push button dekat sini. Push button start. Bila dia nak kerja, saya pergi kepada start ni.
I1 saya. Ni push button start. Yang ni tadi push button stop. Okay, PB stop saya. Okay, di sini saya punya push button stop. Okay, yang ni dia punya safe holding. Okay, nampak ni Q1 normally open. Ni pun Q1, tapi ni kita punya contactor tadi, coil contactor. Yang ni kita punya normally open. Yang ni disebut supply masuk, coil energize, contactor akan bekerja. Okay, coil ataupun kita panggil apa? Gegelung. Gegelung ditenagakan, supply sampai. Okay, supply sampai, gegelung ditenagakan, ni keluaran dia adalah neutral lah. Okay, gegelung ditenagakan, contactor akan bekerja. Apa maksud bekerja? Yang mana asalnya normally open, dia akan jadi close. Okay, saya ulang. Yang mana asalnya normally open, dia akan jadi close. Kalau dia asalnya normally close, dia akan jadi open. Itu istilah dia sebab dia kata normally open. Sentiasa ataupun lazimnya terbuka. Kebiasaannya dia adalah terbuka, normally open. So bila dia energize, contactor, coil energize, contactor akan bekerja. Maksud bekerja, yang lazimnya terbuka akan jadi tertutup. Dia bukan jadi lazim tertutup. Okay, istilah dia. Kita tak boleh sebut normally open akan jadi normally close. Bagi saya itu silap. Sebab dia asalnya memang dia normally open. So dia akan jadi close. Okay, normally open akan jadi close. Okay, dia tak jadi normally close. Okay, yang normally close dia akan jadi open. Okay, sekarang saya test. Bila saya dah masukkan safe holding, tuan-tuan boleh nampak warna merah. Warna merah supply ni masuk, tetapi dia tak lepas lagi kepada contactor. Jadi bila saya tekan start, nah sekarang saya dah tekan start dengan keadaan saya dah release push button, supply masih lagi masuk sebab adanya safe holding daripada contact open pada contactor Q1 saya. Okay, sekarang ni bila saya boleh tekan stop. Bila saya tekan stop dekat ni, okay, saya tekan stop, pita saya putus. Yang ini je konsep asas dia. Konsep asas dia nak hidupkan, dia perlukan safe holding. Okay, safe holding. Kalau kata saya nak menghidupkan contactor yang kedua, saya ambil contoh saja, contoh. Macam ni kita nak hidupkan contactor kedua. Saya masukkan contactor saya yang kedua. Contoh dekat sini, saya ada Q2. Saya letak namanya contactor. Okey, contactor 2. Okey, katalah saya nak hidupkan. Saya mesti pakai push button. Biasanya kalau motor orang pakai push button lah. Okey, orang tak pakai switch yang biasa tu. Kenapa tak pakai switch? Sebab tadi tujuan dia kita nak adanya wujud under voltage. Under voltage punya safety. Okey, ataupun device kita under voltage. Jadi kawalan voltan kita gunakan push button supaya bila kita nak hidupkan kita kena tekan. Okey. Okey. So sekarang ni saya ada contactor yang kedua, Q2 saya. Okay, bila Q2, mungkin saya ubah nama sikit kat sini bagi nampak. Sorry. Okay, saya letak sini namanya contactor 2. Supaya nampak sikit kan. Sini saya letak contactor 1. Okay, contactor 1. Ni nampak contactor 1, ni pun contactor 1. Sekarang saya ada contactor 2. Saya nak menghidupkan contactor 2. Jadi saya perlu ada push button start. Push button start. Okay, saya letak sini I3. Okay, simulation dia push button. Okay, saya sambung. Saya sambung kat sini. Saya mesti ambil daripada keluaran push button stop. Saya pergi kepada contactor saya. Okay, saya ambil contoh lagi. Macam mana kita hidupkan. Kalau saya tekan I3. Saya tekan sekarang I3. Contactor 2 saya hidup. Tapi bila saya lepas push button, contactor tu dia tak bekerja. Dia tak energize. Kenapa tak energize? Sebab dia kena ada safe holding. Sama macam ni. So saya masukkan safe holding. Safe holding saya nak masukkan, saya mesti follow contactor ni. Kalau saya letak contactor 1, okay, try saya masuk Q2. Okay, ni saya masuk Q2. Okay, jadi saya punya safe holding adalah contactor 2. Okay. Sekarang ni saya dah boleh on kan dia. Nampak contactor 2. Saya boleh on kan. Q2 saya boleh on. Contactor 1 pun saya boleh on. Okay, nampak? 1 hidup, 2 pun hidup. Okay, saya nak stop kat mana? Saya stop dekat push button stop saya lah. I2. Okay, I2 saya ni push button stop. Ni start.
Okey, hidup, ni start, dia hidup. Okey, dapat dekat situ. Okey, so sekarang saya dah ada 2 contactor. Basic dia tadi simple, dia perlu ada safe holding. Kalau tuan-tuan nak masuk timer, tuan-tuan nak masuk apa pun relay, sambungannya perlulah barang tu ada pemegang dia. Okey, kalau contoh timer, dia mesti ada relay. Okey, jadi bila ada relay, syarat pertama mesti dihidupkan dulu lah. Okey, kalau kata saya bayangkan kontaktor ni adalah timer. Jadi timer ni relaynya perlu disambung dulu. Okey, so basic dia macam tu je. Oh, ada yang cakap kalau jalan kontaktor 1, lepas tu jalan kontaktor 2. Sekarang ni saya boleh jalankan kontaktor 1 dan juga kontaktor 2. Okey, saya tambah sikit lagi, macam mana kita nak pastikan hidup kontaktor 1, kontaktor 2 tak boleh dihidupkan. Itu kita sebut sebagai interlock. Dia ada dalam bahasa buku, dia kata saling kait punca, saling kait kunci, interlock. Okey, interlock yang tuan-tuan buat litar forward reverse tu, yang tu sebab wujudnya interlock. Dekat mana interlock? Kita letak interlock bila jalan Q1, Q2 tak boleh jalan. Okey, saya tunjukkan. Okey, saya buang ni dulu. Saya buang ni dulu. Saya buang sini dulu. Okey, saya letakkan interlock. Interlock saya mesti letakkan normally close. Okey, saya letak normally close. Kat sini saya tak boleh letak PB lah. Saya kena letak Q. Okey, saya letak Q1. Okey, tuan-tuan boleh nampak kat sini. Saya letak Q1. Okey. Tengok ni safe holding. Okey. Kalau saya buat sekarang, bila saya tekan contactor 1 ataupun push button 1, kat sini saya tekan. Okey, contactor 1 hidup. Nampak ni lampu 1 saya hidup. Tetapi bila saya tekan push button 3 saya, maksudnya push button start saya yang kedua ni, saya tekan start. Nampak tak yang merah ni? Supply dia tak boleh lepas. Sebab apa? Sebab dia dikunci. Dikunci oleh siapa? Contactor 1. Kenapa dia dikunci? Sebab sekarang ni contactor 1 sedang jalan. Contactor 1 sedang jalan, dia dalam dia energize lah. Bila dia energize, nampak tak? Ni normally close. Bila normally close, dia akan jadi open. Bila saya tekan sini, litar saya tak boleh lepas kepada contactor 2. Okay, sama juga keadaan dia. Kalau saya nak letak contactor 2 hidup, contactor 1 tak boleh hidup. Sekarang ni saya tekan contactor 1, saya tekan push button start 1, contactor 1 hidup, tapi contactor 2 tak boleh hidup. Kalau saya tekan contactor 2, contoh saya tekan push button 2 saya ni I3, saya tekan. Okey. Contactor 1 saya tak hidup kan sekarang. Kalau saya tekan dekat sini, dia akan jadi konflik kat sini tuan-tuan tengok Nampak tak? Dia hidup juga. Dia hidup pada 1 dan dia putuskan 2. Okey, sebab dia sistem dia berlaku seketika. Jadi macam mana saya nak letakkan dia punya interlock? Sama kaedah dia tadi, saya buang kat sini. Okey, ni kalau tuan-tuan buat wiring, kena tahu sambungan mana lah. Okey, ini saya letak interlock. Saya mesti ambil Q. Q2. Okey, dia contactor 1, interlock dia daripada contactor 2. Maksudnya, kalau tak dihidupkan, dia adalah sambungan dia, sambungan close. Okey, sambungan dalam close. Okey, boleh tengok kat sini. Kalau saya buat contoh hidupkan dia, tengok warna merah. Ni warna merah ni. Warna merah maksudnya dia bersambung lah, dia close. Okey. Okay, jadi sekarang saya start dekat sini. Saya start dekat sini. Nampak Q1 saya hidup. Lampu 1 saya hidup. Bila saya tekan dekat sini, dia tak jadi apa-apa. Okay, dekat I3. Nampak merah? I3 merah. So, dia tak boleh lepas ke sini. Sebab apa? Sebab dia ada interlock dekat contactor 1. Okay, sama juga keadaan dia. Saya kena offkan dulu. Saya kena offkan dekat stop. Dan saya kena start dekat sini. Okay, bila saya start, nampak ni. Contactor 2 saya hidup. Lampu 2 saya menyala. Okay. So dekat lampu 1 ataupun contactor 1 tak boleh dihidupkan. Sebab apa? Sebab dia ada interlock. Jadi macam mana kita nak letakkan dia safety, yang ni kita sebut sebagai interlock. Okay, 2 perkara yang kita boleh share pada hari ini, iaitu yang pertama, tuan-tuan kena ada safe holding. Yang kedua, kena ada interlock. Okay, saya mengharapkan perkongsian pada hari ini memberi manfaat kepada semua orang. Boleh share video-video saya, boleh tolong saya untuk komen, tolong saya untuk like. Sekiranya ada kesilapan, saya minta maaf. Saya akan perbaiki pada masa depan, dan juga sekiranya ada komen-komen yang membina untuk saya terus berkongsi berkaitan dengan litar elektrik, tuan-tuan boleh tinggalkan komen di bawah.
Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.